Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menerangkan berkaitan pengenalan. Pembangunan yang semakin pesat kian hari di Malaysia menyebabkan alam sekitar menerima impak yang besar. Penambahan populasi manusia juga merupakan salah satu penyumbang kepada peningkatan pembangunan infrastruktur di negara kita. Kepesatan pembangunan ini bertujuan untuk memenuhi kehendak penduduk dan mencapai matlamat untuk menjadi sebuah negara yang maju pada masa hadapan. Seiring masa berlalu, kejadian banjir secara berleluasa berlaku di persekitaran kawasan masyarakat di negara kita disebabkan oleh pembalakan haram yang terjadi. Antara jenis banjir yang kerap berlaku di Malaysia adalah banjir kilat. Banjir kilat biasanya akan berlaku apabila paras air naik secara mendadak dan kemudiannya akan surut dengan perlahan-lahan. Hal tersebut menyebabkan kawasan perumahan dipenuhi oleh air dan pada masa yang sama, alatan di rumah juga berkemungkinan untuk hanyut semasa banjir berlaku. Oleh yang demikian, situasi tersebut mencetuskan kerisauan dalam diri masyarakat di negara kita kerana banjir mampu menjejaskan infrastruktur serta habitat kepada haiwan di hutan, terutamanya harimau belang atau dikenali sebagai harimau Malaya. Selain itu, faktor kepesatan pembangunan ini juga mengganggu kehidupan haiwan liar di hutan kerana kekurangan habitat untuk didiami, serta menjadi suatu punca untuk hidupan liar untuk bermigrasi dari kawasan perhutanan ke lokasi yang umum digunakan oleh manusia. Sekian, terima kasih. Terdapat beberapa konsep etika bagi pembangunan menyebabkan bencana alam. Yang pertama adalah isu banjir. Pada zaman dahulu, etika berpakaian, cara makan, ketuanan dan lain-lain belum diperkenalkan. Etika pada zaman ini hanyalah ditekankan ke arah percakapan. Sebagai contoh, tidak meninggikan suara semasa bercakap. Ilmu berkaitan etika ini hanyalah dididik di rumah oleh ibu bapa seseorang tersebut. Oleh sebab itu, fasiliti bagi meningkatkan kualiti etika tidak diwujudkan pada zaman ini. Ianya amatlah berbeza dengan zaman sekarang. Kini, etika dalam pelbagai aspek amatlah penting bagi menjaga imej seseorang. Dengan itu, kilang-kilang seperti kilang pembuatan baju, restoran-restoran mewah, sekolah dan lain-lain dibangunkan. Bagi membangunkan tempat ini, kawasan hutan menjadi tumpuan utama kerana mempunyai tanah yang sesuai serta pokok di kawasan ini akan ditebang. Pokok ini memainkan peranan yang penting terutamanya di kawasan lereng bukit bagi menahan tanah daripada berlakunya tanah runtuh, terutama pada musim hujan. Apabila tanah runtuh berlaku, longkang-longkang di kawasan terdekat akan tersumbat lalu menyebabkan banjir. Yang seterusnya adalah terancamnya populasi binatang liar seperti harimau Malaya. Pada masa sekarang, ramai yang ingin memiliki pakaian yang diperbuat daripada kulit binatang seperti kulit harimau agar kelihatan mewah dan pakaian tahan lama. Maka dengan itu, permintaan bagi menghasilkan pakaian ini meningkat dan kadar pemburuan binatang liar ini juga turut meningkat kerana mereka inginkan keuntungan. Senario ini jauh berbeza jika dibandingkan pada zaman dahulu. Masyarakat zaman dahulu cukup hanya berpakaian sopan dan menutup aurat, serta kualiti pakaian mereka hanyalah sederhana. Maka pemburuan binatang liar pada zaman dahulu tidak diperlukan untuk menghasilkan pakaian mereka. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Isu kontemporari berkaitan alam sekitar dalam perspektif etika dan peradaban. Isu kontemporari berkaitan alam sekitar seperti bencana banjir dan ancaman kepupusan harimau Malaya merupakan isu semasa yang dipandang berat di Malaysia. Banjir yang berlaku bukan sahaja memberi kesan fizikal, malah menjejaskan etika dan peradaban. Kemusnahan infrastruktur dan perumahan membuatkan masyarakat saling bantu-membantu dan bekerjasama dalam usaha membaik pulih dan membersihkan kawasan yang terjejas. Selain itu, kita perlu sedar bahawa sikap yang tidak bertanggungjawab seperti membuang sampah ke dalam longkang atau sungai yang menyebabkan saluran air tersumbat menyumbang kepada faktor banjir. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa pembangunan berkait rapat dengan isu berkaitan alam sekitar.
Seterusnya adalah isu ancaman kepupusan harimau Malaya atau nama saintifiknya Panthera tigris Jackson, yang merupakan lambang keberanian pada jata negara Malaysia. Harimau Malaya kini dianggarkan tinggal 200 ekor sahaja. Kepupusan harimau Malaya berkemungkinan memberi kesan kepada etika dan peradaban kerana ianya lambang keberanian yang digunakan oleh jata negara dan pasukan bola sepak Malaysia. Faktor pengurangan harimau Malaya ialah kerana pemburuan haram demi mendapatkan kulit dan daging eksotik. Selain itu, habitat harimau Malaya juga semakin menghilang kerana pembangunan yang berleluasa yang menyebabkan kematian harimau Malaya. Itu saja. Menganalisis sistem, tahap perkembangan, kemajuan sosial dan kebudayaan merentas etnik di dalam isu banjir dan juga isu kepupusan harimau Malaya. Apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membendung isu ini? Okey, pihak kerajaan telah pun membuat menaik taraf sungai utama di Malaysia bagi mengelakkan sungai daripada airnya naik ketika hujan lebat. Selain itu, pihak kerajaan juga telah menambah bilangan pekerja petugas penghilitan bagi mengurangkan risiko pemburuan secara haram di Malaysia. Seterusnya, antara tahap perkembangan semasa kini ialah isu banjir masih berlaku di Malaysia. Namun, pihak kerajaan telah pun membuat persediaan yang rapi untuk menghadapi isu tersebut. Dari segi harimau Malaya pula, populasinya telah pun berkurang kerana pemburuan haram yang tidak dikawal. Selain daripada itu, antara kemajuan sosial yang dapat saya lihat semasa banjir ialah semua masyarakat telah menghulurkan bantuan antara satu sama lain kepada bangsa banjir. Ini kita dapat lihat perpaduan yang kukuh antara masyarakat Malaysia. Antara reaksi masyarakat ketika mendengar kepupusan harimau Malaya di Malaysia ialah masyarakat amat berasa sedih dan terkilan kerana harimau Malaya merupakan harimau kebanggaan rakyat Malaysia. Akhir sekali, antara contoh kebudayaan merentas etnik ketika isu banjir ialah negara Malaysia menjadikan negara Jepun sebagai negara contoh untuk mengatasi isu banjir di dalam negara. Sebagai contoh, dengan membina terowong bawah tanah. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cadangan dan kesimpulan. Antara cadangan untuk mencegah dan mengawal pembangunan yang tidak teratur ini ialah projek pembangunan yang hendak dilaksanakan perlu mengutamakan aspek penjagaan alam sekitar. Dalam erti kata lain, keseimbangan antara pembangunan dan aspek penjagaan alam sekitar perlu diambil kira. Yang kedua, mengetatkan penguatkuasaan berkenaan alam sekitar. Perkara ini amat penting. Jika diabaikan, alam sekitar akan dimusnahkan dengan cara yang lebih besar. Selain itu, masyarakat juga perlu sedar akan kepentingan alam sekitar dan juga bertindak berani mempertahankannya. Sebagai contoh, jika terdapat projek pembangunan yang tidak teratur dan mengabaikan aspek penjagaan alam sekitar, masyarakat perlu berani untuk membuat bantahan dan mempertahankan alam sekitar. Kesimpulannya, tindakan kerajaan yang awal amat memainkan peranan dalam mengelakkan bencana alam. Tindakan kerajaan dalam perancangan-perancangan yang awal mungkin menurunkan peratusan untuk berlakunya bencana alam di bumi ini. Namun begitu, bukan sahaja pembangunan yang menyebabkan bencana alam, tindakan manusia juga yang menyebabkan bencana alam. Akhir kata, tindakan kita sendiri yang menentukan kesejahteraan dan kebersihan di bumi ini. Jadi, mari kita bersama-sama untuk berusaha menjaga kebersihan dan menjaga alam sekitar di bumi yang kita cintai ini. Sekian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.